Sadaqallahul Azim. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita dah pun selesai baca surah Al-An'am ayat 19 sehingga ayat 27. Memang kita nak mulakan kelas fardu'an, kita akan mulakan dengan bacaan ayat Al-Quran dulu ya. Jadi semoga Allah berkati kita sebab kita melafazkan ayat-ayat Allah tadi, dan juga kita hadiahkan pahala ini juga kepada ibu ayah kita insya-Allah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah lah kita sampai ke sini hari ini, duduk dalam satu majlis ilmu yang paling mulia di sisi Allah, iaitu majlis ilmu Fardhu Ain ya. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah kita termasuk golongan pelajar-pelajar untuk menuntut Fardhu Ain, yang mana ini adalah kewajipan kepada setiap mukallaf ya. Bagi orang yang ingin hidup berjaya di akhirat, orang yang nak menyediakan tempat yang terbaik di akhirat, dia perlu kepada ilmu, dan ilmu yang diperlukan adalah ilmu Fardhu Ain. Tak tahu macam mana kita boleh terjerumus dalam kumpulan Fardhu Ain. Semua itu rencana Allah Subhanahu Wa Taala ya. Semua itu daripada rencana Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita boleh masuk dalam kumpulan ni, wallahu a'lam ya. Allah dah atur, Allah dah tulis, Allah dah susun dekat kita, subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Syukur sangat-sangat ya. Kerana lagi di sana, di luar sana, orang yang tidak menyedari bahawa kepentingan ilmu Fardhu Ain ini sangat-sangat penting. Ramai lagi yang masih leka, ramai lagi masih lalai, ramai lagi tak faham kenapa kena mengaji. Tapi alhamdulillah, Allah jadikan kita dalam satu kumpulan berhimpun setiap minggu, masya-Allah ya. Jadi alhamdulillah, tak kisahlah mengaji di mana pun, siapa saja yang berada di mana-mana saja, cari pengajian Fardhu Ain, bukan ilmu-ilmu yang tak tersusun. Contohnya ilmu Fardhu Kifayah ke ilmu apa ya kan. Jadi kita tak mahu, kita nak pentingnya ilmu Fardhu Ain. Sebab tu tujuan Ustazah mengajar di sini pada peringkat mulanya pun memang Ustazah tumpu pada 3 pengajian juga kan Kak Midah kan. Walaupun hari tu pada peringkat mulanya ada juga perbincangan supaya tarik sikit, jangan banyak sangat kan. Tarik sikit masa first time Ustazah mai sini, jangan banyak sangat, tak mau banyak sangat kitab tu. Jadi nak mengaji mungkin 1-2 kitab saja. Tapi Ustazah kata kalau nak Ustazah mengajar, memang Ustazah akan mengajar 3 sekali, dan termasuk Quran lah, kita buat 4 sekali kan. Mungkin agak terkejut kot bila mai tu selalu kalau guru mai mengajar 1 je kan. Kita solat je lah kan. Kita tasawuf je. Ni nak mai mengaji, dia nak mengajar semua. Mengajar semua sebab kita belajar macam tu. Jadi tak apalah kalau nak tambah guru lain. Tapi kalau daripada saya tu memang macam guru saya ajar juga. Saya kena mengajar 3 juga. Walaupun taklah begitu dalam, untuk faham dan supaya kita tak sesat. Yang tu saja, insya-Allah ya. Jadi alhamdulillah, masya-Allah, kita sambung balik kitab Minhajul Abidin ni. Kitab ni sangat besar sebenarnya ya, bukan layak untuk saya mengajar pun. Cuma apa yang saya tahu, saya tak mau jadi orang yang dipertanggungjawabkan di akhirat esok atas diri sendiri, dan juga anak murid saya tak sentuh langsung. Kalau nak tunggu pandai, memang tak akan pandai lah kita ni. Jadi kita mengajar sebenarnya pertama sekali untuk diri saya sendiri, dan seterusnya barulah kita boleh sampai kepada orang lain ya. Kita Minhajul Abidin bukan jalan orang tahu nak mengajar tahu. Saya memang tak layak langsung. Cuma saya mengajar apa yang saya dapat daripada guru saya setakat mampu saja, insya-Allah ya. Kita akan cuba. Jadi kita akan masuk pada muka surat 29 ya. 29 yang mana tu? Yang setiap orang yang terpaksa. Okey, sebenarnya dalam ini kita masih lagi bincang tentang kepentingan ilmu. Liza tak pula buku nota Ustazah. Okey. Tentang kepentingan ilmu ya. Masih lagi tentang kepentingan ilmu. Jadi pada muka surat 29 tu, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Setiap orang terpaksa meninggalkan sesuatu yang dicintainya pasti akan merasa sedih. Orang ni sebab mati su'ul khatimah. Mati su'ul khatimah. Kalau ada orang dia terpaksa tinggal benda
benda yang sayang, benda yang dia cinta, dia rasa sedih, dia sedih. Contohnya dia sayang pada rumah dia, tiba-tiba rumah tu lenyap daripada kehidupan dia, rumah tu terbakar, ataupun rumah tu tak jadi milik dia. Bila suami dia mati jadi rampasan pula pihak ibu mentua ke apa ke. Sedih tak? Sedih lah, sebab kita duduk lama dengan suami kita, daripada kahwin sampai suami kita meninggal, anak pun dah besar-besar. Tiba-tiba bila mati, harta tu tak macam mana, pengurusan macam mana, harta tu tak jadi hak kita, jadi hak mereka. Sedih. Siapa tak sedih? Sebab dia kata semua benda yang kita cinta, kalau kita terpaksa tinggal, kita sayang. Contoh juga kalau kita cinta pada dunia, kita cinta pada dunia, cinta sungguh kat dunia ni. Apa tanda-tanda kita cinta dunia? Kita sayang duit kita sayang harta kita sayang anak-anak kita sayang pekerjaan kita sayang semua apa-apa yang berkaitan dengan dunia. Tiba-tiba Allah kata sampai dah masa kita nak mati. Rasa sedih tak? Kalau yang tak sedih tu yang tak cinta lah, yang tak cinta dunia. Contohlah Allah bagi, ada tiba-tiba malaikat masuk sini, dia bagi senarai 20 orang akan mati malam ni. Sana tak termasuk lah, hak depan je. Pasal tu nampak ada cinta tu kan? Nampak ada cinta tu kan? Okey, contohlah, tak apa dah termasuk sekali lah, 20 orang. 20 orang, dia nak cari 20 orang, mesti pakat menyorok habis lah. Kan? Hak mana nampak mata dia kata tak, bukan hak tak nampak mata dia, hasil senarai 20 tu memang mati malam ni. Kita mesti sedih. Pasal apa sedih? Sebab kita cinta dunia. Kita cinta dunia. Sayang kat siapa? Yang nak tak mau mati pasal apa? Sayang lah ni. Dah alasan klise tu, malah tak cukup. Itu klise sangat. Pasal apa yang tak mau mati tu? Abang Azad? Dunia. Takut. Takut. Maknanya, kita ni kadang-kadang kalau kita nak pergi New Zealand ataupun nak pergi Australia lah, kita pernah pergi tak? Tak pernah pergi. Tapi kalau kita nak pergi, pasal apa kita tak rasa takut? Pasal kita seronok nak pergi. Pasal apa yang takut nak mati? Sebab kita tak seronok pergi. Allah, ni cakapnya untuk diri sendiri sebenarnya. Sebab kita tak seronok pergi, jadi bila Allah kata memang mati malam ni, memang kita menangis banyak, kita akan takut, kita akan sedih, memang kita tak mau pergi. Itu tanda kita cinta kat dunia. Macam mana yang kita seronok sangat nak pergi New Zealand, nak pergi Australia? Bukan memang happy. Nak terbang tu siap dah, baju sejuk semua kan, bag semua orang. Sebulan nak pergi tu pun dah tak tepi dah barang-barang tu kan. Tak pernah pergi tak? Tak pernah kan? Awak tak ada rasa takut? Seronok. Jadi kan hampir keseluruhan kita semua cinta dunia. Hampir. Sebab kita tak mau pergi pun. Memang kita tak mau pergi pun. Jadi kita kena, bila kita mengaji fiqh manhaj ni, kita kena bersiap dari kita. Memang kita kena pergi. Jadi kita tak boleh rasa takut. Dia tak boleh rasa takut, tak boleh rasa macam tak mau, tak boleh rasa tak boleh nak tinggal dunia. Kalau kita masih kata, tak mau lah, mati tak mau lah, nampak sikit. Bila mat tu? Sampai nak kena orang usung, sampai orang dah meluat tepi dah. Kan? Dengan berak pun dah penuh atas katil dah. Lepas tu tak kenal orang, anak-anak pun buat lebih kurang pasal dah tak kenal. Dulu kita kenal dia. Sebab tu dia layan kita lagi sebab kita kenal dia. Bila kita dah tak kenal dia buat lebih kurang lah. Kita pun tak mahu benda tu berlaku pada diri kita, betul tak? Jadi maknanya bila sampai masa memang kita kena pergi juga. Kita tak boleh rasa takut, kita tak boleh rasa macam amal tak cukup. Tu semua alasan dia sebenarnya. Sebenarnya dia tak mahu pergi sebab tempat tu dia tak suka. Yang tu saja. Tempat tu dia tak suka. Ni kita takut ni sebab mati husnul khatimah, su'ul khatimah ni. Lepas tu dia kata setiap orang meninggalkan sesuatu yang dicintainya pasti akan rasa sedih. Dia akan rasa sedih, dia nak pergi. Even kalau malam ni pun doktor kata sebenarnya kanser kak ni dah lama dah merebak, cuma kak tak perasan. Jadi sekarang dah masuk stage yang 4. Mungkin dalam seminggu saja kak boleh hidup. Nak gelak ke nak teriak? Semua orang akan teriak lah, betul tak? Tak ada lah pula kata cinta nak mati tu. Terima kasih doktor. Bila tu kakak tu, bila tu? Confirm ke seminggu doktor? Saya nak mati sungguh dia ni. Hak tu bukan dia, cinta dia sewek. Secara warasnya memang akan sedih lah ya, cuma jangan sampai melampau lah. Cuma kita boleh zikir lah, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah. Dah sampai masa aku lepaskan semuanya. Jadi dia kata kemudian timbul pertanyaan, mengapa Allah mencabut nyawaku? Dia akan tanya pasal apa? Pasal apa aku yang kena?
Adik-beradik ada 5 orang. Pasal apa yang sakit kanser tu aku, bukan orang lain. Kenapa aku yang kena dalam 5? Aku adalah orang yang paling jaga kesihatan. Tak makan gula, tak makan lemak, tak makan tu, tak makan ni, exercise, ubat, vitamin, semuanya aku. Dan aku pula ada hujung tahun punya check up dekat hospital hak mahal-mahal tu. Check up dekat hospital yang swasta tu, setahun tu berapa ribu khas untuk check up saja. Tapi pasal apa yang hal lain tu makan melantak macam-macam tapi tak kena, kita yang kena. Dia mesti akan soal lah. Sebab tu kita kata takdir Allah. Usaha ikhtiar manusia tu memang kena buat, tapi yang lain ni serah pada. Sebab usaha ikhtiar tak menjalankan, tak memberi bekas. Tapi wajib buat tak? Wajib buat. Cuma ikhtiar usaha pun di bawah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, lalu imannya pun menjadi luntur sehingga membenci takdir Allah. Dia benci lah. Dia tak suka lah. Pasal apa? Aku kena. Pasal apa? Kanser tu aku orang paling jaga dengan kanser. Tak makan junk food, tak makan yang gas, tak makan apa semua. Aku yang kena. Pasal apa? Dia tak boleh terima. Sebab tu dia kata jangan bincang takdir. Takdir tak boleh bincang. Jangan bincang, memang tak boleh bincang. Bila kalau kena tu kita terima. Kita usaha, kita terima. Kalau kita bincang memang tak akan dapat jawab. Dan dia berdosa ya. Mengapa Allah mencabut nyawaku dan tidak memanjangkan umurku? Kenapa Allah cabut nyawaku? Kenapa Allah tak panjangkan umurku? Dalam keadaan seperti itu dia mati, maka dia mati dalam su'ul khatimah. Na'udzubillah min zalik. Mati dalam su'ul khatimah. Sebab kita tak boleh terima. Kita tak boleh terima. Benda-benda macam ni kita kena belajar. Sebab akan tiba satu masa sampai kat kita. Tak kita, anak kita. Tak anak kita, suami kita. Tak suami kita, keluarga kita. Mesti akan sampai. Pasal dia mati awal sangat. Baru je semalam sembang-sembang. Baru semalam gelak-gelak ambil gambar semua makan-makan. Pasal mati cepat sangat. Pasal apa nak tanya pasal apa? Tak boleh tanya soalan pasal apa. Bila tanya pasal apa, dia tak persoalkan takdir. Tak tanya lah pasal apa. Okey, na'udzubillah ya. Demikianlah penjelasan ringkas Imam Al-Ghazali dalam bukunya Al-Ihya. Tu dia mula buruk sangka kepada Allah. Kita tak ada buruk sangka. Apa saja berlaku kat kita tak ada buruk sangka. Yang mulut kita boleh keluar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma inni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Itu saja. Kemudian diperintahkan pula agar kita mengerjakan sembahyang. Diperintahkan kita agar mengerjakan sembahyang, puasa dan sebagainya sebanyak mungkin. Itu jadilah segala perkara yang menjadi larangan Allah seperti riya, ujub dan sebagainya yang merupakan sifat-sifat tercela. Tentang perkara ini akan dijelaskan nanti dalam buku ini agar sifat-sifat demikian dapat dijauhi. Okey, bila Allah kata ilmu, kalau nak berjaya akhirat kena cari ilmu, kena ada ilmu, kena belajar ilmu dulu baru amal. Maka ilmu disusun ni dengan ilmu pegangan dulu, iaitu mengenal Allah, ilmu mengenal Allah, thumma ilmu fiqh, thumma ilmu tasawuf. Kemudian maka dia susun ikut peringkat. Mula-mula sekali mengaji ilmu akidah dulu, ilmu fiqh, ilmu pegangan dulu hingga dia kenal Tuhan dia. Lepas tu baru dia belajar ilmu fiqh, amal, supaya dia buat amalan tu dia tahu dia buat dekat siapa, iaitu dia buat dekat pencipta dia. Kemudian dia suruh pula kita ada ilmu tasawuf, itu jaga hati supaya amalan-amalan tadi tidak tersia-sia begitu saja. Maka sebenarnya dia ada peringkat-peringkat, ilmu pegangan, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Tetapi buat dalam masa keadaan sekarang ni, bukan kata saya nak tumpu pada pengajian pegangan dululah. Fiqh kemudian sikit saya bagi faham dulu ilmu pegangan. Tak boleh dah, sebab kita ni akhir zaman. Kita mengaji sekali. Tapi Ustazah peringat apa? Walaupun kita mengaji sekali ketiga-tiga ilmu, kita fokus pada ilmu pegangan lebih banyak daripada yang dua lagi ilmu. Lebih banyak. Maknanya carilah ilmu pegangan tu. Cari ilmu mengenal Allah dengan sifat 20. Cari sampai kita dapat faham. Pengajian kita tak sampai lagi kita yang sifat 20. Kalau ada pengajian di luar, pergi cari.
Kalau ada online ke apa ke, pergi cari. Sampai kita mahir bab pegangan, bab mengenal Allah. Jadi maknanya ketiga-tiga jenis ilmu ini, kita fokus, bukan fokus, kita lebihkan tentang pegangan. Kerana kalau ilmu pegangan kita tak betul, maka amalan zahir kita, semayang, puasa, zakat, sedekah, semua tidak berguna lagi. Seperti debu berterbangan. Maka kita kena banyakkan mengenai ilmu pegangan supaya kita cekap, kita dapat, kita faham dan kita pegang sungguh-sungguh. Okey, setelah kita dah faham tentang pegangan, kita kenal Allah dan sebagainya, maka kita mengaji ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni adalah ilmu amalan zahir. Kita nak semayang, jangan lupa, bukan maksiat ni hanya tertumpu kepada mendedahkan aurat, minum arak, bergelek-gelek, apa lagi maksiat? Berzina, mengumpat, itu maksiat-maksiat. Jangan lupa, maksiat dia ada dua jenis juga, maksiat zahir, maksiat batin. Tapi maksud saya yang berkenaan dengan amalan ini, maksiat ketika sembahyang. Macam mana kita nak kenal pasti maksiat ketika semayang? Ada maksiat ke semayang? Ada orang semayang, tapi bukan dia semayang, dia buat maksiat. Antara maksiat sembahyang adalah tidak cukup syarat sembahyang. Tak cukup syarat sembahyang, bukan kata sembahyang tu tak sah. Awal-awal lagi tak ada sembahyang. Awal-awal lagi dia tak sembahyang. Bila tak cukup syarat sembahyang, maka sembahyangnya tidak ada. Apa maksud tak ada? Tak sembahyang. Bila tak sembahyang, maksiat besar kepada Allah, dosa besar. Sebab tu kita kena belajar sembahyang. Ada orang suka sembahyang tungging terbalik, sembahyang fardu, sembahyang sunat, tak mau belajar sembahyang. Bila kita ajak pergi sembahyang, belajar sembahyang, dia tak mau. Dia kata, buat apa nak belajar sembahyang? Sembahyang belajar daripada kecil lagi. Sembahyang belajar daripada kecil lagi. Sedangkan dia sendiri tak tahu apa tu syarat wajib, apa tu syarat sah, apa tu rukun sembahyang. Dia tak tahu. Antara lain, maksiat ketika sembahyang adalah melakukan perkara-perkara membatalkan sembahyang. Itu pun maksiat sembahyang juga. Jangan duk ingat kita pakai tudung elok semua sembahyang sini sana sini, kita tak buat maksiat. Kita maksiat lagi dahsyat daripada orang yang tak pakai tudung tu. Tak ada siapa boleh bangga dengan diri dia. Diri dia sendiri pun bawah pegangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh pergi ambil wudu, dia tak boleh bangga dia boleh ambil wudu. Dia boleh ambil wudu tu, Allah yang izinkan dia boleh ambil wudu tu dengan perbuatan Allah. Kalau dia sendiri pun dia tak boleh buat pun. Kalau dia sendiri tak mampu, dia nak bangkit, nak pergi ambil wudu. Dia sebenarnya tak ada siapa yang baik dalam dunia ni rasa diri dia lebih baik. Tak ada siapa rasa diri dia lebih baik. Kalau kita jahil, kita sebenarnya musuh kepada diri kita sendiri, iaitu kita kejahilan. Kita musuh kepada diri kita sendiri, iaitu kita jahil. Dalam bab sembahyang, maksiat banyak mana? Rukun tak akan jadi rukun sekiranya syarat pada rukun tadi tak dipenuhi. Tak boleh jadi. Sebab tu yang saya kata nak tangguh belah sebelah tu, kita akan buat rukun bengkel solat, rukun syarat kepada rukun solat. Orang kadang-kadang tak faham sih benda bengkel solat. Taharah tu apa dia, rukun tu apa dia. Jadi dia pun tak faham. Dia tak faham, dia tak masuk. Itulah dia jahil, dia musuh kepada kejahilan. Setengah tu dia kata, okey, saya dah cukup dah 1, 2, 3, 4, saya boleh, saya dah kumpu. Saya tak happy lah dah kumpu. Dia ligan kumpu, bukan dia ligan ibadat. Tahu tak setiap bengkel tu semua ada ilmu yang lain. Tak boleh berhenti, kena mengaji. Tak boleh berhenti. Kalau dia takut buat maksiat, dia kena mengaji. Dia kena cari ilmu. Sebab dengan ilmu saja dia boleh tahu dia buat maksiat atau tidak. Seseorang tu tidak akan tahu dia buat maksiat selagi dia tak tahu apa itu maksiat. Jadi kita ni, bulan sebelah ni memang tak buat lah. Saya pun dah tak larat. Awak hari ni mata macam nak panas ni. Dah mula dah ni. Tak boleh bersalam dah lagi. Lah ni kan banyak orang demam kan. Dia panas-panas dah mata ni. Okey, jadi maknanya
bulan yang saya kata nak buat banyak solat. Okey, siri satu dulu kita buat rukun dengan praktikal kan. Kali ni kita tak mau dah yang taharah duduk di depan. Kita bincang daripada pagi sampai petang hanya rukun saja dan syarat-syarat untuk memenuhi setiap rukun tersebut. Jadi maknanya rukun qiyam ada syarat dia. Rukun rokok ada syarat-syarat dia. Rukun yang tidak ada syarat-syarat dia. Kalau rukun tu tak penuh syarat, maksiat. Sembahyang gila maksiat. Tahun depan kita doakan bagi saya kita ada kelapangan, kita niat kita niat kita depan insya-Allah. Itu saya kata sembahyang ni, orang sembahyang pun buat maksiat. Kita jangan duk kata tak buat maksiat apa lah ni, sejak-sejak dah tinggal apa ni benda-benda buruk dululah, duk bawa kitab pergi masjid lah ni. Dia kagum dengan diri dia sebenarnya. Bawa lah kitab pergi mengaji. Tak buat dah dulu pun duduk tepi-tepi tembok, duduk sembang dengan makcik-makcik seperti lock-lock pun tak buat dah. Dulu duk pakai tudung pendek lah, tak pakai tudung pendek dah, labuh dah semua, stokin, handsok semua pakai elok dah. Dia perasan macam dia bagus tu. Lepas tu dia kata apa nama, maghrib main semayang. Hak pakcik semayang maghrib. Sejak pencen ni pergi haji, pergi umrah, tiap-tiap tahun pergi umrah, dapat peluang pergi umrah. Lepas balik umrah tu baguslah pergi masjid, dengar kuliah, bawa telinga, bukan bawa bukat buku rentas apa-apa, bawa telinga ya. Sandang tepi dinding tu. Lepas tu dengar kuliah, balik kuliah, dengar kuliah tak apa maksiat apa, tapi dia lah kepala maksiat paling besar. Pada diri dia takbir pun tak betul. Rokok pun tak betul. Baca pun tak betul. Duk merasa hebat tu. Lah kali sebab itulah kita kata, bukan kita kata kat siapa lah, kita kata diri kita sendiri, kita tak ada siapa yang hebat. Jangan kita pandang orang yang buat maksiat, buat maksiat, yang pun nak jadi mereka no, supaya mereka mendapat hidayah. Padahal hidayah tu kita tak minta orang, kita minta orang. Supaya Allah berikan hidayah kepada mereka. Takutlah. Puasa pun sama juga. Puasa tapi buat maksiat. Sebab apa? Tak cukup syarat. Puasa Isnin Khamis 20 tahun. Orang cop dia. Makcik tu Isnin Khamis tak pernah tinggal. Satu kampung tahu dia tak pernah tinggal Isnin Khamis. Satu hari dia tak puasa, dia bohong. Puasa tak? Puasa. Sebab dia tak menghilang title dia tu. Syaitan ni, dia punya perangai, kalau kita rajin sangat buat ibadat, dia tak larang. Buat banyak-banyak, buat. Hang buat banyak-banyak. Buat banyak-banyak. Lepas tu, dia akan suntik virus. Jangan takut sangat kat COVID tu. Virus paling besar adalah virus syaitan. Dia suntik dalam diri kita, bagi kita rasa kagum pada mata kita, bukan pada mata orang lain. Ujub ni dia bagi kita rasa kagum kat diri kita sendiri. Aku boleh bangkit sepanjang malam bulan ni sekali tak tinggal. Bukan cerita kat orang ni. Dia sendiri buat rekod sendiri dalam diary dia. Hari ni pukul 3.30. Esok pukul 5.30. Syaitan yang gerak dia. Weh, bangkit pakcik. Oh, bangkit. Pukul 3 dah, bangkit. Oi. Pakat leno habis. Aku seorang bangkit. Apa dia bunyi? Tak bangkit, tak bunyi bilik ayak. Tak bunyi ayak, tak nampak lampu. Oh, dia pun buka ayak. Prang, bagi dah. Baru dia kata aku bangkit malam. Hak tu riak pasal untuk orang lain. Hak untuk diri dia saja ni. Dia buat ambil wuduk sambil duduk jalan. Tak tinggal lagi bulan ni. Dia syaitan dah suntik virus. Tak tinggal lagi ni. Allahu Akbar. Kembang hidung-hidung ni. Semayang terdekah sikit lah suara tu kan. Tu dia nak meriak. Pada dia perdekah suara tu, dia nak meriak lah. Dia buka semua lampu rumah dia bawah semua dia buka. Bagi tahu kata dia bangkit pukul 3. Buka cerah tu kan. Bangkit.
Ujuk ni yang paling risau ya. Jadi syaitan ni dia tak pernah, dia tak halang tau kalau kita rajin. Ni dia suruh main ni, mengaji ni semua dia suruh main. Suruh dia pamai. Bagi dia pamai. Lepas tu saya duduk rumah dia pamai. Lepas tu kalau kita ada ilmu sikit, kita pun gunalah ilmu kita untuk mengaji, untuk buat ibadat, untuk segala-galanya kan. Tapi dia akan racun, dia akan suntik, dia membawa virus dalam hati kita supaya kita senang tengok diri kita. Ish, baju elok hari ni labuh tudung dah, tak nampak kiri kanan. Handsock sampai jari tutup. Stokin 3 lapis. Ish, boleh tahan juga no. Kira bagus sungguh lah. Tu main siapa tu? Syaitan. Jadi kita memang tak boleh terlepas sebenarnya. Cuma kena jaga racun tu jangan bagi suntik. Jangan bagi suntik. Kalau rasa macam nak rasa bangga sikit, ish, aku jahil, aku bodoh, aku miskin, aku fakir. Kalau Allah tak tolong aku tak boleh. Aku tak boleh buat apa. Kalau Allah tak tolong aku tak boleh buat apa. Apa maksud ujub dulu? Kita boleh baca. Apa maksud ujub ni? Dia ada 3 semua. Ujub, riya, ikhlas. Kalau mengaji penita tasawuf kena tahu. Ujub, riya, ikhlas. Ujub tu dia bangga dengan diri dia sendiri. Dia bangga. Dia rasa bangga sungguh lah. Seronok sungguh tengok dia tu. Dia seronok tengok dia. Bukan orang seronok tengok dia. Dia tengok seronok tengok dia. Penyakit sungguh tu. Dia penyakit kalau tak mengaji tasawuf tu. Dia bangga dengan diri dia sendiri. Dia membesarkan amal baik di mata dia sendiri. Dia besarkan amal baik. Semayang 5 waktu awal. Sunat, ba'diyah, qabliyah tak tinggal. Puasa Isnin Khamis. Ini tak cerita orang lagi ni, hadiri dia saja ni. Isnin Khamis, puasa Isnin Khamis. Minggu depan puasa lagi lah. Minggu depan puasa lagi ni. Puasa lagi lah minggu depan. Kira aku tahan ni. Tahan ni, kuat sungguh aku ni. Ikut gua ni mana 50 lebih ni. Penyakit kecil manis, darah tinggi, kolesterol semua ada. Tapi aku puasa lah kan. Dia bangga. Dia syok ni. Yang keberapa dah ni? Kedua kan? Okey, ketiga dia lihat orang lain dengan rendah. Alah lepas ni, lampu tak buka, tak bangkit lah tu. Tak buka. Kalau dia puasa, dia kata pula, bukan puasa. Lepas boleh tak puasa no? Bukan buat apa pun tak puasa. Ni puasa Ashura kot. Saya skip. Aku puasa satu family. Dia pun boleh tak puasa Ashura. Dekalut puasa orang tak puasa. Pasal apa? Tu, dia rasa bagi diri. Dia rasa rendah orang tak buat ibadat. Jaga baik sikit. Terusnya, tidak ada orang yang beramal sebaik saya. Tidak ada orang yang beramal sebaik saya. Dia rasa diri orang lain buat amal tak ada baik macam dia. Dia seorang je bagus. Sebab tu kita kadang nak nasihat orang. Nasihat lain lah. Kalau kita tegur orang, jaga baik sikit, takut. Bila kita tegur orang, kita merendahkan dia, kita tinggikan kita. Sebab tu bila nampak dalam media sosial sekarang ni, jangan duk komen. Hang nak gelek nak apa, tak mampu nak tulis doa dari jauh. Orang maksiat, hang nak masuk neraka ke? Kalau gitu hang syurga. Nampak tak? Tengok macam mana orang komen dekat baru ni kes dekat, hati-hati lah, siapa-siapa sajalah, tak kisahlah. Semua komen-komen yang menunjukkan ujub tu secara tersembunyi.
Dia akan sebut apa, kalau orang tu bunuh anak ke, rogol anak dia, ya Allah, muka dalam macam setan, perangai pun macam setan. Dia kata tu. Ni orang macam ni eloklah tersungkuk di dalam neraka. Ya Allah, kira dia orang ahli syurga lah kalau orang lain nak ahli neraka. Tu saya komen. Kita tengok, kita doa. Dia tak kenal dengan kita pun. Kita doa kat dia, semoga Allah beri hidayah kat dia. Bukan kita nak hukum dia. Okey, kemudian hanya dilihat baik di dalam dirinya sahaja. Ujub tu, dia tengok dia seorang yang baik. Baik tu kat dia aja, orang lain tak baik. Yang seterusnya, dia lupa pada Allah, yang Allah lah yang membantu dia, yang buat segala-galanya untuk dia. Dia lupa. Kalau dia pandai, anak dia pandai, anak dia hebat, dia lupa. Pandai tu mai pada mana? Allah. Anak tu siapa punya? Siapa jadikan anak tu? Allah. Yang bagi jadi otak kepala kita bijak, genius tu siapa dia? Allah. Kalau dia lawa dia tu ambil mana? Allah bagi. Pasal apa anak hang segak? Pasal saya segak, dia kata. Tengok mak lah, mak segak, anak segak. Mak segak tu siapa punya? Allah. Kalau mak bagi dah memang acuan tu 4 segi, keluarlah kuih 4 segi. Kalau acuan tu bulat, keluar kuih bulat. Kalau mak tu lawa, anak tu lawa, tapi mak lawa main mana? Tak ada benda yang kita bangga, sebenarnya semua Allah punya. Anak lawa tu pasal Allah yang bagi jadi lawa. Anak pandai daripada Allah Subhanahu Taala. Kaya rezeki Allah punya, tak ada apa. Kita sekarang ni apa tak ada. Apa tak ada. Semuanya Allah. Tak ada rasa apa bangga. Tak ada siapa lebih. Betul mak nak tengok orang miskin sikit macam nak hina-hina. Orang yang kedudukan tinggi, Datuk, Datin, Tan Sri, Puan Sri, bukan main tak maaf. Tapi bila orang biasa-biasa, apa ni? Tak boleh macam ni, saya tak suka. Dia dah beza-bezakan. Faham tak ujub tu? So ujub tu boleh jadi tu. Kadang-kadang kita beribadat kan? Boleh jadi. Sebab tu kita kena banyak zikir, kena banyak ingat pada Allah, ya, supaya kita tidak termasuk dalam kumpulan ni lah. Okey, riak pula macam mana? Riak ni membesarkan amal di mata manusia. Hak tadi dekat diri dia saja. Yang ni pula dia besarkan amal di mata manusia. Orang lain kena tengok. Hak tak sat diri dia saja, dia tak cerita ke orang pun. Dia rasa, hak rasa sendiri pun tak boleh. Tak boleh rasa apa. Sebab semua pinjaman. Semua pinjaman. Hak membesar amal dia dapat di mata manusia. Kalau manusia tengok, dia seronok. Kalau manusia puji, dia seronok. Tu riak lah tu. Lah ni ada media sosial. Kalau bangkit tahajud, kena buat status pukul 3 pagi. Walaupun dia tak habaq salam tahajud, tapi status dia pukul 3 pagi. Mesti orang tahu dia bangkit tahajud. Ataupun dia sebut salam tahajud. Dia kena habaq juga salam tahajud tu. Kalau dia tak habaq salam tahajud, orang tak tahu. Orang kena tahu aku bangkit ni. Maknanya itulah riak. Ujub tadi memang Allah sangat marah nah. Ujub tadi Allah sangat murka, Allah sangat marah. Riak tu lagi dahsyat. Allah punya marah, Allah punya marah dan sangat-sangat benci kepada orang yang riak. Sebab dia sebut lillahi ta'ala, tapi sebenarnya bukan lillahi ta'ala, kerana orang lain. Puasa Isnin Khamis kenalah tulis dulu lah, tak tengok dah, saya tak nampak dah. Dulu ramai orang kalau puasa Ashura ke, Isnin Khamis ke, puasa Muharram ke, selalu buat status goreng
goreng ikan goreng dengan sayur campur saja. Inilah juadah berbuka puasa seala kadar. Ada ilmu dah no? Tak buat dah kan? Tak ada dah, tengok dah, tak ada dah. Kalau dulu-dulu awal-awal dulu rajin lah duk bubuh. Inilah puasa, juadah berbuka puasa saya seala kadar. Ala kadar. Dia kena habang juga highlight yang puasa tu. Sebab tu ibadat. Puasa tu ibadat. Ibadat orang kena tahu. Kalau orang tak tahu, tak boleh. Takut ni, riak ni, kita kena koreksi balik lah. Kita pun tang mana silap-silap kita kena istighfar. Sebab kita manusia yang sangat lemah. Tapi beza kita dengan kafir, orang kafir, orang Islam dia buat salah, dia boleh taubat. Orang kafir tak ada taubat. Kita orang Islam dia taubat. Kita boleh bertaubat, kita kena istighfar. Sebab tu mengaji tasawuf ni, dia teori, tapi yang paling penting dia paling penting dia teori praktikal tu. Praktikal tu yang paling penting. Mengaji tasawuf belum lagi jadi orang tasawuf. Kita mengaji teori tasawuf ni, kita tak jadi lagi ni orang tasawuf selagi benda tu kita tak buat. Dengar senang lah kan, tak boleh riak, tapi keluar pintu sekali riak dah. Yang syok lah tuduh orang riak. Riak lah tu. Sukanya dia tahu bila orang tu riak tak riak tau. Riak ni amalan batin tau. Macam mana dia boleh tahu orang tu riak? Tak boleh tuduh orang riak lah. Jangan, maknanya kita mengaji tasawuf bukan untuk menilai orang. Kalau kita menilai orang, kita tak mengaji tasawuf lagi ni. Kalau dilihat manusia, dia suka. Okay? Lebih semangat. Buat kerja ni lebih semangat ni. Kalau orang tengok ni, lebih semangat ni. Kalau jadi AJK, masjid ke surau ke, kalau orang nampak kerja dia semangat. Kalau orang tak nampak, dia tak pergi dah. Tak mau dah happy. Dia buat duk angkat orang atas lah. Kita ni bersiang bawang daripada pagi tadi. Mereka nampak kenuri korban tu daripada pagi tadi siang bawang di rumah, mesin pula cabai semua buat. Tapi mereka tak nampak kita, mereka nampak orang atas dah. Mereka tak mahu tobat, tak pergi dah tahun depan. Tobat lah. Tahun depan mereka panggil pula, tobat tak pergi. Tobat lah. Sebab dia buat amalan riak. Kalau orang tak nampak, sebabnya Allah nak lindung dia tu. Bila Allah nampak aku buat. Aku buat kerana Allah, bukan aku buat kerana orang. Kalau orang sedekah pun dia tak mahu orang nampak sedekah dia tu. Masya Allah. Berat ni. Berat ya. Sebab kita ni kebiasaan kita senang kepada pujian lah. Tapi sebenarnya kena takut pada pujian. Tak kena takut pada pujian. Tak boleh dipuji sangat. Ini riak ni disebutkan sebagai kurang ajak pada Allah. Perangai kurang ajak. Bagi orang Kedah tu kan, kurang ajar kepada Allah. Kurang ajar pasal apa? Pasal apa kurang ajar? Yang bagi nikmat semua Allah, yang perbuat semua kekuatan kita daripada Allah, kepandaian kita daripada Allah, kesihatan kita daripada Allah. Dia nak tunjuk ke orang dia buat ibadat. Dia sebut lillah ta'ala, dia takbir Allahu Akbar je, dia rasa macam macam tak dengar je aku buat ni. Bila pergi masjid tu dia punya lama, sujud punya lama, duduk rumah tak ada nak sentuh dai, dekat sujud angkat. Masa di masjid tungking sampai tak bangkit. Kita kata makcik ni dia innalillah dah apa. Kalau kat Mekah Madinah kan, kita tengok orang sebelah, apa sujud lama saat lagi aku turun sujud aku lama pada hak. Astaghfirullahaladzim. Takut semualah. Dia tak ada lah depan orang, dia nak kena lama lagi pada orang. Hang lama aku pun lama juga. Hang baca doa apa? Tak lama aku pun nak lama jugalah. Apa dia baca tak tahu, dia tunggu di bawah tu. Tak bangkit punya duk sembahyang. Apa dia?
Tak ingat? Dia pecah. Janji lama. Ya Allah. Penghapus amalan buatkan Allah murka. Riak tu adalah penghapus amalan. Dia memang bukan menjadi sebab kepada rosak pegangan. Sebab riak ni dia tak masuk rosak pegangan. Tetapi habis amal perbuatan yang kita buat, licin, tak ada apa. Pi di Mekah sembahyang tu, pi mai masjid, habis. Apa dia? Kena delete lah. Kita pergi haji satu bilik 5 orang, 6 orang. Tengoklah siapa balik lambat, siapa pergi awal, siapa pergi awal, siapa tak pernah tinggal sembahyang di masjid. Pukul 3 bangkit dah, mandi pumpang, siap-siap pakai baju, pergi sembahyang. Sembahyang pula, kita ni balik tengah hari, dia tak balik. Aisyah balik. Balik tu, hampa cium Hajarul Aswad tadi? Kami tiga orang kami cium ni hidung ni. Sampai luka. Boleh apa tu sebenarnya? Tak boleh apa. Dia pula kenan kawan dia. Tidur je. Mai di Mekah, mai hampa tidur je. Pergi semayang tu. Tak boleh lah, makcik sakit kaki. Makcik, dah cerita sakit, saya pun sakit. Jom. Kata pula, kata kat makcik tu main teriak pula ni kat kita ni. Teriak. Mereka kata, saya tak mau pergi masjid. Sedih lah, dia kata macam-macam. Mereka muda. Pimai, balik bangga pula. Kami pergi semayang tadi ni, duduk depan tu. Depan dekat Kaabah. Lepas lagi kami balik mula kali kami. Kami semayang situ, lepas maghrib insya' tak balik. Bela ni bawa balik. Sedih tu, tengok macam mana orang ibadat. Pergi saja. Balik lagu tu lah. Kalau tak menjadi tasawuf lah, ya Allah ya Tuhan. Buat ibadat sendiri sudah, tak usah sibuk dengan orang punya. Buat hak mana larat, buat. Tak payah buat tu nak tunjuk orang. Ni riak ni penghapus amal yang buat Allah murka kepada kita. Dia masukkan sebagai syirik khafi. Tu tak balik Malaysia ni. Dia balik Malaysia, dia sembang pula. Kaki sembang. Kami pergi pagi, tak balik dah. Duduk subuh. Pukul 3 orang, bukan pukul 5. Kami pukul 3. Pukul 3 pergi tak balik. Sampai subuh pergi tak balik. Tunggu duha kami tawaf sunat. Tawaf sunat, duduk lagi mengaji Quran. Lepas mengaji Quran tu nampak tak apa ramai. Pi pula cium Hajarul Aswad. Pi pusing pula tawaf lagi sekali. Naik atas mayang di atas pula. Lepas tu mayang di atas tu kah, baca Quran, buatlah apa-apa yang boleh buat dalam tu. Orang pergi tanya makcik sihat tak balik haji, dia duduk sembang tu. Kena pilih pula. Kena pergi zip mulut pula. Aduh. Kena jaga semualah, ya Allah. Tahajud buat live. Ini syirik khafi ya, syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Memanglah tak keluarkan seorang tu daripada wilayah iman, tetapi amal semua hancur. Hancur semua amal. Jangan sekali-kali kita rasa terbebas daripada riak. Sebab kita buat ni selalunya ada sikit-sikit juga riak tu. Tetapi kena banyak sedang lah. Bila rasa nak riak, ni semua virus yang syaitan suntik. Dan riak ni kan adalah hembusan yang paling halus daripada syaitan. Sangat halus. Dia hembus, hembus. Tak perasan pun kita riak.
Nabi SAW kata apa? Seumpama semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam hari. Punya pelan-pelan dia jalan, tengok-tengok duk atas hidung lah. Semut hitam tu. Dia main tak mana. Halui sungguh dia tu jalan tu. Setapak. Semut. Punya dia hati-hati dia jalan sampai kat muka kita. Macam tu lah dia. Halui sungguh. Kalau halus memang susah lah kita nak terlepas. Tapi bila mai tak semustahil semua orang akan kena penyakit riak ni. Tapi istighfar lah. Istighfar lah. Halus sangatnya. Apa saja yang kamu sombong, apa saja yang kamu riak, semuanya akan habis. Syaitan kan kata apa tau? Hang nak masuk syurga kan? Hang banyak amalan kan? Dia kata. Apa nak buat kat hang? Amalan yang nak tolong hang masuk syurga satu pun tak ada. Apa perasaan kita dekat akhirat? Hang banyak amalan kan? Dulu masa kat dunia dulu aku duk suruh hang buat banyak amalan tu. Aku tak larang hang. Kalau aku larang pun memang hang nak buat, hang jenis ketekan, hang nak buat juga. Hang rajin pergi semayang malam, hang rajin sedekah, hang rajin pergi haji, hang rajin pergi umrah, hang rajin mengaji Quran, hang memang rajin. Memang aku suruh hang buat banyak-banyak. Tapi hang tahu tak? Satu pun tak ada yang nak tolong hang masuk syurga. Satu pun tak ada. Semua habis. Sedihnya kita, ya Allah. Sedihnya kita, ya Allah. Jadi macam mana kita nak buat? Sebab tu kita kena ada rasa takut, khauf. Lepas kita buat amalan, kita kena ada satu khauf. Iaitu apa dia? Takut amalan ni Allah tak pandang. Kena ada rasa. Takut amalan ni tak cukup syarat. Takut amalan ni tak dapat pahala. Jangan kita lepas balik haji, balik umrah, lepas balik Mekah, lepas balik mengaji Quran, lepas pergi tadarus Quran, lepas balik daripada semayang tarawih, kan kita sengaja semayang tarawih, lepas kita buat semua amalan tu, kita happy tau, gembira, happy. Happy macam, seronok dia happy dah. Habis dah banyak lah. Tiap malam pergi, tak ada langsung rasa takut. Patutnya kita balik-balik, Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Allah terima dah tadi, ya Allah. Allah terima dah tadi. Semoga Allah terima, ya Allah. Aku percaya dengan janji-janjimu, iaitu rojaun, harap dan harap. Rojaun, tadi takut Allah tak terima. Rojaun, harap. Aku harap Allah akan terima kerana aku yakin Allah selalu menepati janji-janji dia. Orang yang beramal soleh akan berboleh pahala. Orang yang beramal soleh tempatnya di syurga. Aku yakin. Macam itulah. Solat kita habis, puasa kita habis, zakat kita habis, semayang kita habis, sedekah habis, semua habis. Sebab apa? Sebab riak. Okey. Riak tu nak halus ya. Okey, sikit lagi. Tak mana tadi ya? Okey, kemudian kita diperintahkan agar mengerjakan semayang. Macam saya kata tadi lah, semayang tadi ya. Ini perangan semayang. Semayang tu amalan zahir. Tapi saya kata tadi kan, maksiat ada tak dalam semayang? Ada. Maksiat ada tak dalam puasa? Ada. Macam mana boleh kata maksiat dalam semayang? Cuba ulang balik. Apa yang kita faham tentang maksiat dalam semayang? Tak cukup syarat? Tak cukup syarat. Bila syarat tak cukup, sebab yang dia kena cukup syarat dulu baru rukun. Betul tak? Syarat apa? Syarat wajib. Lepas syarat wajib, syarat sah. Kena cukup dulu. Tapi syarat sah pun tak cukup. Lepas syarat baru rukun. Rukun pun ada syarat tak? Ada 13 rukun. Setiap 13 rukun ada syarat. Setiap 13 rukun, setiap satu rukun solat ada syarat. Kalau rukun pertama syarat dia tak cukup, dia buat maksiat ketika sembahyang. Dia buat maksiat. Dia tak sedar. Habis-habis sembahyang dia rasa dia tak buat maksiat. Dia kata dia habis dah sembahyang. Dia tak sedar yang dia bermaksiat kepada Allah. Sebab dia tak mengaji. Dia sembahyang macam mana? Dia sembahyang ikut orang. Dia sembahyang dia faham sebab dia nampak orang sembahyang. Dia sembahyang daripada buku yang dia baca.
Yang tu tak nama sembahyang. Boleh kata senaman atau aerobik? Zumba dalam sembahyang. Tak boleh nak kata sembahyang. Sebab tak cukup syarat. Sebab tak belajar. Sembahyang kena belajar. Sebab tu orang kata sembahyang kena belajar. Jangan duk kata Allah jauhnya nak pi. Jauhnya nak pi. Jauhnya nak pi. Duduk dalam dunia. Kalau mati, menghadaplah Allah dengan maksiat. Menghadap Allah dengan maksiat yang kita buat sepanjang hidup. Tak ada kata jauh, kena cari sampai dapat. Okey. Kemudian dia kata, mengapa Allah mencabut nyawa bukan. Okey, selain daripada itu jauhilah segala perkara yang menjadi larangan Allah seperti riya, ujub dan sebagainya yang merupakan sifat-sifat tercela. Tentang perkara ini akan dijelaskan lagi ya. Okey, cukuplah takat itulah. Kita akan sambung seseorang tidak mungkin berbuat taat tu. Wallahualam, saya mohon keampunan kepada Allah sekiranya ada salah silap daripada penyampaian saya tadi. Cuma saya sebenarnya untuk memberi peringatan kepada diri sendiri juga dan juga kepada kita semua supaya kita termasuk dalam penuntut-penuntut ilmu yang terhindar daripada dosa dan maksiat. Semoga kita kembali kepada Allah dengan amal-amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan jadikan kita hamba Allah yang tawaduk kepada Allah. Okey, kalau riak tadi lawan pada riak tawaduk. Lawan dia tawaduk. Jadi semoga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang tawaduk kepada Allah. Kita memang tak mampu, kita memang lemah, tapi kita semua harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustazah mohon sangat tolong istiqamah dalam doain semoga kita terus selamat dan bahagia di akhirat. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.